Selamat sejahtera, kembali lagi bersama saya Cikgu Yusof dalam pembelajaran Bahasa Melayu. Kepada anda yang baru saja terjumpa dengan channel ini, bantu saya like, share dan subscribe channel ini supaya anda akan dapat lebih banyak video yang menarik tentang pelajaran pada masa akan datang. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulakan kelas, cikgu akan berikan sedikit ejaan daripada pelajaran yang lepas. Bagi murid yang belum lagi menulis ejaan, sila buat demikian. Dan untuk hari ini apa yang kita akan pelajari adalah pada bahagian A, iaitu bina ayat. Seperti biasa, sila sediakan buku teks Bahasa Melayu, buku bina ayat dan buku kosakata. Untuk buku teks Bahasa Melayu, sila buka muka surat 125. Takai kepen ipai seuye pada unit 19 cerdik sains, dan tajuk kecilnya adalah manfaatkan magnet. Jadi kemahiran yang kita akan pelajari pada hari ini berdasarkan daripada DSKP adalah menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif. Jadi objektif pembelajaran kita, murid dapat menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif daripada teks manfaatkan magnet. Baiklah, sebelum kita masuk kepada buku teks, mari kita lihat contoh peralatan yang terdapat dalam gambar ini. Gambar yang pertama adalah magnet yang seperti biasa kita dapat lihat, dan gambar yang kedua adalah permainan magnet. Permainan ini kita boleh dapatkan di Shopee. Sekiranya siapa yang berminat boleh tekan klik button di bawah description. Baiklah, untuk hari ini kita belajar pada muka surat 125 iaitu manfaatkan magnet. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama gambar catur, yang kedua gambar pintu peti sejuk, dan yang ketiga gambar pin yang melekat pada magnet. Mari kita baca satu persatu. Untuk gambar yang pertama, buah catur akan melekat pada papan catur. Kita lihat di sini, buah catur ada magnet dan akan melekat pada papan catur. Gambar yang kedua, Mei Fong melekatkan nota kecil pada pintu peti sejuk. Dan gambar yang ketiga, Gauri membantu kakaknya mengutip pin yang terjatuh di permukaan permaidani. Inilah contoh 3 gambar yang merupakan manfaat dan kegunaan magnet dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bacakan 5 soalan daripada buku teks. Soalan pertama, apakah yang terdapat pada bahagian bawah buah catur? Soalan kedua, Mei Fong melekatkan nota kecil di mana? Soalan ketiga, bagaimanakah magnet dapat membantu Gauri menyelesaikan masalahnya? Gambar yang keempat, mengapakah magnet dilekatkan pada buah catur? Dan soalan yang terakhir, apakah kegunaan lain magnet dalam kehidupan kita? Berdasarkan daripada 5 soalan di sini, ada 3 soalan berkaitan dengan gambar tadi dan 2 soalan merupakan soalan hebat. Mari sama-sama kita bincangkan kelima-lima jawapan. Untuk soalan 1, apakah yang terdapat pada bahagian bawah buah catur? Di sini ada satu gambar buah catur dan kita dapat lihat pada permukaan bawah buah catur ada satu benda berwarna merah, dan itu merupakan magnet. Jadi jawapan untuk nombor 1 adalah pada bahagian bawah buah catur terdapat magnet. Mari kita lihat kepada gambar nombor 2. Dan soalan yang kedua, Mei Fong melekatkan nota kecil di mana? Kita dapat lihat daripada gambar tadi, Mei Fong melekatkan nota kecilnya di pintu peti sejuk. Seperti jawapan di sini, Mei Fong melekatkan nota kecilnya pada pintu peti sejuk. Baiklah, mari kita lihat kepada soalan yang ketiga. Bagaimanakah magnet dapat membantu Gauri menyelesaikan masalahnya? Seperti yang kita lihat, Gauri tadi membantu kakak dia mengutip pin yang terjatuh di permukaan permaidani. Berdasarkan daripada gambar, Gauri telah menggunakan magnet
untuk melekatkan pin yang terdapat pada permukaan permainan ni, kerana dengan cara itu magnet pin tersebut dapat dicari dengan cara yang lebih mudah. Mari kita semak jawapan. Magnet dapat membantu Gauri menyelesaikan masalahnya apabila pin melekat pada magnet setelah kedua-dua objek itu didekatkan. Apabila magnet dan juga pin didekatkan, maka terjadilah satu tarikan antara magnet dan juga pin. Mari kita semak jawapan nombor 4. Mengapakah magnet dilekatkan pada buah catur? Ada contoh gambar buah catur di sini dalam keadaan sengit. Kita lihat buah catur tersebut tidak jatuh daripada papan catur. Dan ini akan memudahkan kita untuk main kerana buah catur tidak mudah tertanggal ketika kita bermain. Magnet dilekatkan pada buah catur supaya buah catur dapat melekat pada papan catur dan tidak mudah tertanggal ketika dimainkan. Sekarang kamu bayangkan sekiranya tiada magnet pada buah catur. Kita tengah main dan kita tertolak pada buah catur yang lain sedangkan kita tak hendak pun buah catur itu digerakkan. Jadi terdapat masalah, kita kena letak balik dan kita kena mainkan semula. Mari kita lihat kepada soalan nombor 5. Apakah kegunaan lain magnet dalam kehidupan kita? Berdasarkan daripada soalan yang telah cikgu nyatakan, soalan kelima ini juga merupakan soalan hebat. Jadi kegunaan lain yang kita boleh gunakan magnet dalam kehidupan kita seperti beg duit. Gambar pertama dompet, gambar kedua kotak pensel yang ada magnet, gambar ketiga tanda nama, gambar yang keempat papan putih dan gambar yang kelima merupakan pemutar skru bermagnet. Jadi kegunaan lain magnet dalam kehidupan kita adalah seperti kelima-lima barang di sini. Mari kita semak jawapan. Kegunaan lain magnet dalam kehidupan kita adalah seperti dompet, kotak pensel, tanda nama, papan putih dan pemutar skru magnet. Baiklah, untuk pelajaran tentang kemahiran yang akan kita pelajari sampai di sini, kita akan masuk pula kepada kerja rumah kamu. Magnet itu merupakan satu daripada perkara sains dan begitu juga dengan kerja rumah pada hari ini berkenaan dengan sains. Gambar di bawah menunjukkan suasana semasa pameran sains di dalam sebuah dewan. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang aktiviti tersebut. Jadi tajuk daripada soalan bina ayat ini adalah suasana semasa pameran sains di dalam sebuah dewan. Perkara pertama, kita perlu gariskan kehendak soalan untuk bina ayat. Dan perkara kedua, bulatkan 5 perlakuan yang sedang dilakukan dalam gambar. Seperti gambar pertama, iaitu ada seorang guru di sini. Jika kita lihat gambar ini lebih besar daripada murid yang orang lain, jadi kita sangkakan dia sebagai seorang guru dan guru tersebut sedang memberikan penerangan atau menerangkan bahan pamerannya. Mari kita bulatkan gambar yang kedua. Di sini ada seorang murid perempuan dan murid perempuan di sini sedang mencatat maklumat atau boleh tulis membuat catatan. Gambar yang ketiga, ada 3 orang murid sedang tekun melihat papan lita yang ada lampu. Jadi kata kerjanya adalah melihat lampu pada papan lita. Gambar yang keempat, di sini ada 2 orang murid. Okey. 2 orang murid ini juga sedang melihat, tetapi dalam masa yang sama 2 orang murid ini sedang mendengar penerangan daripada cikgu tersebut. Mendengar penerangan. Jadi gunakan 2 kata kerja yang berbeza. Dan yang terakhir, tiada perlakuan tetapi kita gunakan tajuk tersebut sebagai ayat. Bagaimanakah caranya? Mari kita lihat. Diadakan. Okey, diadakan juga merupakan salah satu kata kerja. Jadi gunakan perkataan ataupun frasa pameran sains ini dalam membina ayat diadakan. Jadi seperti biasa, kita dah bulatkan dan kita dah kenal pasti kata kerja yang bersesuaian. Maka kita akan masuk kepada teknik untuk membina ayat, iaitu SKOP. 5 kata kerja yang telah cikgu nyatakan tadi, cikgu letakkan di dalam jadual ini dan juga objek yang cikgu letakkan pada belakang kata kerja
dan ada 4 objek. Tetapi untuk diadakan, tiada objek akan diletakkan. Untuk itu, sebagai memudahkan kerja kamu perlu tambah subjek pada bahagian hadapan dan juga perluasan ayat pada bahagian belakang. Seperti nombor 1, cikgu beri contoh menerangkan, iaitu daripada seorang cikgu. Jadi sila salin di sini, seorang cikgu sedang menerangkan bahan pameran yang terdapat di atas meja tersebut. Okey. Yang terdapat di atas meja tersebut merupakan perluasan ayat. Begitu juga dengan jawapan bagi nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan juga nombor 5. Untuk nombor 2, 3 dan 4, gunakan murid sebagai subjek. Dan untuk nombor 5, bukan murid, tetapi jika kita lihat gambar iaitu pameran sains, maka di sini subjek yang sesuai adalah sebuah pameran sains sedang diadakan di dalam sebuah dewan. Di dalam sebuah dewan, kita letakkan di bahagian P. Untuk objek, tiada objek kerana diadakan, tidak boleh letak objek di bahagian belakang. Jika kita terus letak pada bahagian P di dalam sebuah dewan dengan begitu meriah. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini, dan untuk kosakata kamu akan datang. Ini ada 6 perkataan dan kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye.